Kerisauan utama saya adalah belanjawan yang diumumkan ini akan menghimpit, mencekik dan menekan golongan pertengahan yang merupakan majoriti rakyat Malaysia. Siapa yang tergolong dalam kumpulan pertengahan ini? Ini adalah Makcik Kiah yang merupakan usahawan kecil, majoriti penjawat awam, golongan mahasiswa, pemandu lori, Grab dan segala pekerja dalam sektor gig dan ramai lagi yang lain. Ini adalah golongan keramaian di Malaysia. Saya meneliti ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan para penyokongnya yang mengatakan bahawa kenaikan cukai dan pengurangan subsidi ini hanya akan memberikan impak kepada golongan maha kaya kerana akhirnya kita dapat berikan bantuan tambahan kepada golongan M40 dan B40. Sejujurnya Puan Yang di-Pertua, saya rasa ini adalah pembohongan yang begitu jelas sekali. Mengapa saya katakan ini adalah pembohongan? Kerana daripada sudut subsidi yang dikurangkan, kita lihat satu persatu. Harga ayam, diesel dan telur. Persoalan saya mudah. Siapa yang makan ayam? Siapa yang makan telur? Dan siapa yang menggunakan diesel, Puan Yang di-Pertua? Ramainya orang biasa. Kalau kita lihat, paling banyak belanja harian Puan Yang di-Pertua jika nak dibandingkan dengan pendapatan bulanan, peratusannya itu pergi kepada mereka daripada golongan M40 dan B40. Kerana expenditure mereka jauh lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan pendapatan bulanan. Bukan golongan maha kaya yang boleh melabur, simpan dan banyak lagi perkara lain. Kita lihat apa impak pengurangan subsidi ini. Harga ayam, telur dianggarkan akan ada kenaikan sampai 35%. Kenaikan yang mendadak. Dan jikalau kita pergi ke beberapa musim perayaan, kenaikan itu jauh lebih tinggi. Kita beri contoh, kita tak pergi ke musim perayaan, apa yang dianggarkan oleh pakar-pakar. Harga ayam daripada RM9.40 boleh mencecah RM12. Telur daripada RM14 naik ke RM18.30. Kalau kita lihat, di Malaysia ni rakyat kita begitu unik. Kerana makanan ruji kita tidak lain tidak bukan adalah telur dan ayam. Kalau kita lihat kajian yang mendalam menunjukkan bahawa rakyat Malaysia seorang makan 320 telur bagi tempoh masa setahun. Kalau keluarga tu ada 6 orang, ibu, ayah dan 4 anak beranak, setiap bulan boleh cecah 5 papan telur. Mungkin kita terkejut, tetapi apa yang kita makan di dalam rumah dan di luar rumah digabungkan bersama. Pagi kita makan telur, kalau lunch berada di luar, mi goreng, nasi lemak, apa-apa mesti ada telur. Dengan itu, ini adalah makanan ruji. Sama juga dengan ayam. Dengan itu, apabila harga diapungkan, kenaikan kos sara hidup rakyat itu sangat membebankan. Dan ini secara khusus akan membebankan golongan pertengahan dan juga B40. Kita masuk pula ke subjek diesel. Dianggarkan Puan Yang di-Pertua, bukan setakat diesel tetapi petrol juga, subsidi bulanan bagi setiap satu isi rumah boleh mencecah RM500 sebulan. Kita lihat siapa pengguna diesel yang terbesar di Malaysia. Ini bukan golongan maha kaya lagi sekali. Rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak akan tahu. Kerana malangnya, jalan-jalan mereka ada seperti bulan, ya, yang bila pergi, kita semua tahu rasanya bagaimana. Mereka terpaksa beli 4x4 yang menggunakan diesel. Pengusaha-pengusaha kecil di pasar malam yang menggunakan genset powered by diesel. Golongan nelayan, pekebun dan petani. Dan juga pemandu bas dan van. Rata-rata golongan ini adalah golongan pertengahan. Dan mereka akan teruk terkesan. Saya mendengar dengan teliti ucapan kerajaan. Mereka katakan mereka akan salurkan subsidi ini kepada syarikat. Tetapi, bagaimana golongan Makcik Kiah yang merupakan pengusaha di pasar malam ingin dapatkan subsidi ini? Bagaimana pula pengusaha van, minibus, ya, yang mengangkut anak-anak kita pergi ke sekolah, ini persendirian, ingin mendapatkan subsidi ini? Mereka akan dikeluarkan dan apabila harga diesel diapungkan, kini kita subsidize RM1.60 bagi setiap liter. That is a really big amount, Puan Yang di-Pertua. Akhirnya yang terjejas bukan saja perniagaan mereka,
tetapi kos sara hidup rakyat akan meningkat kerana ibu bapa yang kini menghantar anak-anak mereka naik van ke sekolah turut perlu membayar kos yang lebih tinggi. Boleh? Tak apa, itu nanti. Minta maaf. Ahli parlimen saya daripada Pulai. Nanti lepas ni, beri sedikit masa biar saya landing point ni dulu. Bukan itu saja. Perkara yang lebih membebankan adalah apabila kenaikan 3 barang ini, diesel, ayam dan telur, digabungkan dengan sekali isu triple threat yang ada pada hari ini. Apa triple threat? Di mana 3 barang kawalan harga di pasaran masih tiada, iaitu gula perai, beras tempatan dan juga minyak paket. Saya tahu kerana setiap minggu saya turun. Walaupun beras bertimbun-timbun, tetapi beras kawalan harga tiada. Gula perai kawalan harga tiada. Minyak paket juga tiada. Kalau kita buat a simple summary, jumlah kenaikan kos sara hidup bagi setiap satu isi rumah, 4 anak beranak dan ibu bapa, 6 orang boleh meningkat RM600 sebulan. Apabila kita ambil kira ke-6 faktor ini, diesel, ayam, telur, minyak paket, beras, ada lagi satu, dan gula perai. Maksudnya, isi rumah, kumpulan pertengahan dan B40 akan paling teruk terkesan. Tapi golongan pertengahan ini lazimnya tidak dapat bantuan-bantuan tambahan. Kalau ada pun, penambahan tunai itu tidak mencukupi. Dengan itu, walaupun kerajaan mengumumkan tambahan bantuan RM600 setahun contohnya, tangan kiri memberikan RM600 setahun, tangan kanan mengambil RM7,200 setahun dengan kenaikan kos sara hidup yang menjerat, mencekik dan menekan golongan pertengahan. Sebab itu bukan saya yang katakan, tetapi boleh tanya rakyat di bawah sana. Bila kita pergi berjumpa, mereka tidak lagi panggil Madani, mereka panggil mahal dah ni. Saya ingin mencadangkan 3 perkara jalan tengah. Pertama sekali, jikalau apungan harga barang asas ini ingin dilakukan, ia perlu dilakukan secara berkala dalam tempoh masa 5 tahun dengan signal yang jelas. Setiap tahun berapa yang akan ditingkatkan. Jangan sekadar katakan akan dibuatkan secara berkala tetapi tidak ada perincian. Saya ingin tanya apa perinciannya. Kedua, isu diesel yang saya dah tekankan. Jangan kita lupa golongan bas, van persendirian yang tidak dapat subsidi yang pergi kepada syarikat ataupun badan tengah ini. Jangan lupa Makcik Kiah yang tidak akan dapat subsidi ini. Dan persoalan saya sampai hari ini kita belum dapat lagi perincian. Kalau nak diapungkan, what is the strategy? Adakah kita akan terus naikkan following market price RM60 subsidi ditarik serta-merta, atau adakah setiap tahun akan naik 20 sen ke 30 sen? Kita masih menunggu penjelasan. Dan yang ketiga, kalau kita serius ingin membuat jalan cash and out ataupun sumbangan tunai terus seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Titi Wangsa yang saya sokong dan dokong, jelas jumlahnya perlu lebih tinggi. Tidak mencukupi kalau memberikan RM600. Tetapi kos harga barang tahunan naik RM7,200. Wah, terima kasih. Timbalan yang betul. Bukankah kerajaan sedang berusaha untuk memberikan subsidi bersasar berdasarkan kepada sistem padu yang akan dilaksanakan selepas ini? Dan dengan itu sebenarnya dia akan mengurangkan subsidi yang terlalu besar dalam negara kita. Saya rasa pagi tadi Yang Perdana Menteri baru sebut bagaimana kita nak mengurangkan subsidi dalam konteks ayam dan telur. So maksudnya di situ adalah sasaran subsidi itu tersasar kepada mereka yang sepatutnya itu. 2 perkara yang saya nak tekankan. Saya ingat apabila saya pertama kali masuk politik Puan Yang di-Pertua, kerajaan yang paling kerap menggunakan definisi subsidi bersasar ataupun rasionalisasi subsidi adalah Kerajaan Barisan Nasional. Dan kumpulan yang paling kuat menghentam, mengherdik jawapan subsidi bersasar ini adalah mereka pada peringkat tersebut pembangkang dan kini duduk di dalam kerajaan. Kerana mereka katakan walaupun bersasar, realitinya ramai rakyat yang tersasar, ketinggalan, kos sara hidup masih meningkat, inflasi masih meningkat. Kerana kita lihat pada hari ini, kawalan harga barang, akhirnya barang tu tiada di pasaran. Saya dah beri contoh sebentar tadi. Bagaimana kamu nak berikan subsidi bersasar atau kawalan harga bersasar ini apabila rata-rata ramai rakyat Malaysia makan telur,
makan ayam, diesel. Saya berikan beberapa contoh sebentar tadi. Ini bukan hujah baru yang MUA bangkitkan. Saya bangkitkan hujah. Menteri-menteri dulu apabila mereka duduk di kerusi pembangkang, lawan Kerajaan Barisan Nasional masa itu. Sebab itu dalam bab ini, jangan hipokrit. Our honor is our words. Dan dalam bab ini, jikalau berjaya dilakukan, saya tiada masalah. Tetapi seperti saya kongsikan sebentar tadi, jelas melalui apa yang telah diteliti dalam belanjawan, RM7,200 peningkatan setiap tahun, mana nak dibandingkan dengan RM600 sumbangan tunai semata-mata, itu tidak mencukupi. Yang kedua, cukai dinaikkan. Tadi saya bincangkan soal subsidi diturunkan, cukai dinaikkan. Kita lihat SST dinaikkan khususnya dalam sektor perkhidmatan, bagi yang sedia ada 6 ke 8%, bagi sektor baru seperti logistik daripada 0 ke 8%. Lagi sekali, saya dengar hujah-hujah mereka kata, oh, kenaikan cukai ini hanya mengenakan golongan maha kaya. Mana ada? Jangan tipu kepada rakyat. Siapa yang gunakan pos laju? Rata-rata orang biasa. Siapa gunakan GNT, The Lorry? Rakyat biasa, bukan orang kaya. Siapa yang membeli tiket penerbangan Malaysia Airlines dan AirAsia? Siapa yang beli insurans? Siapa yang menggunakan khidmat bas dan van sekolah? Siapa yang sewa kereta? Contohnya syarikat Kasem. Syarikat mana? Kecil-kecilan, SME ataupun syarikat kecil, ya, yang menggunakan Facebook ads, TikTok ads. Ini semua akan naik daripada 6 ke 8%. Maksudnya Puan Yang di-Pertua, apabila kerajaan katakan, oh, hanya maha kaya akan dikenakan kenaikan ini, it's not being sincere and genuine. Kerana kini rakyat di luar sana tahu bahawa mereka akan kena. Bukan itu saja. Saya faham kerajaan katakan, tak apa, kita akan berikan pengecualian bagi sektor F&B. Saya merupakan pengusaha F&B. Let me give you an example. Contoh, di mana mereka akan kena tekan juga. Ingat, ini bagi perkhidmatan secara total. Kalau kamu nak tubuhkan sebuah restoran, kadang-kadang kamu perlu menandatangani perjanjian, kamu perlu dapat khidmat guaman lawyer. Itu naik 25% cukai perkhidmatan. You want to get your books in order. Accountant, naik 25%. Kamu perlu dapatkan khidmat jurutera dan arkitek to design your restaurant. Naik 25%. Dan lebih penting dalam sektor F&B ini, logistics is part and parcel. At times every single day. Ini adalah aktiviti harian. Dan itu akan naik 8%. Jelas Puan Yang di-Pertua. Dengan itu siapa yang akan beban? Yang akan dapat beban ini? Akhirnya pembeli, pengguna, kita semua yang akan terbeban kerana pemilik itu akan menurunkan harga, akan menurunkan kos itu kepada pembeli. Siapa pembeli? Majoritinya golongan kelas pertengahan, M40 lagi sekali. Sebab itu, dalam bab ini, messaging kita perlu jujur. Saya lihat bila saya bangkitkan isu-isu ini, kata, oh, Sadiq ingin mempertahankan golongan maha kaya. Siapa yang beli makanan? Siapa yang menggunakan khidmat guaman, accountant, jurutera? Siapa yang akhirnya perlu beli semua perkara ini? Golongan pertengahan, Puan Yang di-Pertua. Dengan itu cadangan tambahan saya dalam bab ini, khususnya bagi sektor baru yang dikenakan 8% ini, yang sebelum ini tidak dimasukkan, buat secara berfasa. Jangan terus kenakan kenaikan 8% ini.